Hai, Assalamualaikum murid-murid SK Munong 1 kelas cikgu. Okey, hari ni PDPR hari ni kita belajar unit 19. Okey, kemahiran menulis Okey, dari sini untuk kamu tengok buku teks muka surat 142. Okey. Tengok buku teks muka surat 142. Kamu tengok tajuk hari ni iaitu Komuniti Samudra. Okey, untuk aktiviti menulis hari ni adalah tugasan kamu. Kamu kena tengok. Kamu tengok sini. Di akhir pembelajaran ni murid perlu dibimbing untuk mengedit dan memurnikan perenggan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Maksudnya dalam teks ni muka surat 146 dan 147 ni teks dia berterabur, ejaan tak betul, tanda baca pun tak betul. Jadinya tugasan kamu adalah meneliti setiap perkataan, setiap ayat dalam teks ni dan kamu cari kesalahan dia. Okey, jadi sebab ayat ni panjang, jadi kita cuba bincangkan bersama-sama. Okey, semua buka buku teks muka surat 146. Okey, Komuniti Samudra. Afifi membaca buku cerita di perpustakaan mini rumahnya. Dia baca. Okey, dalam kamu tengok dalam setiap perenggan ni apa kesalahan yang kamu jumpa. Okey, sahabatku sang penyu, mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Jika kamu memerlukan pertolongan, beritahulah aku. Aku pasti akan menolong kamu, kata sang pari. Okey, dekat perenggan pertama ni kamu dah nampak apa kesalahan dia? Ya? Ada nampak tak? Kesalahan dia yang pertama adalah kamu tengok. Mengapakah kamu tidak ceria seperti biasa? Kenapa dia guna perkataan ayat tanda baca akhir tu tanda seru, sedangkan dia bukannya ayat seru. Tak ada ayat seru dekat situ. Jadi sepatutnya dia merupakan titik saja, tak perlu nak tanda seru. Yang ini, yang biasa ni Okey, yang biasa sini. Okey, seterusnya seterusnya kamu baca teks. Jika kamu memerlukan pertolongan, betul tak ejaan pertolongan ni? Kita sebutan dia pertolongan, bukan pertolongan. Okey. Seterusnya, beritahulah aku. Okey, dia dah betul titik. Jadi aku pasti akan menolong kamu. Kan sudah titik kat sini kan? Kat sini sudah titik. Jadi sebelah sini mesti huruf besar. Aku yang ini mesti huruf besar. Jelas? Lagi satu. Aku pasti akan menolong kamu, kata sang pari. Sang pari ini adalah kata nama khas. Sang pari bukannya kata nama ampari saja. Tapi bila kita sebut sang pari, maksud kita memberi nama khas kepada dia. Jadi ini adalah huruf besar. Okey. Seterusnya. Tengok perenggan seterusnya. Lihatlah kaki dan leher aku ini, ada jaring yang tersangkut. Susah untuk aku berenang untuk mencari makan. Pelbagai usaha sudah aku lakukan, namun begitu semuanya tidak berhasil, kata sang penyu. Dekat sini apa yang salah dia? Okey, yang pertama, kamu tengok dekat ni ada jaring. Jaring, salah ejaan dia. Kita sebut dia jaring. J-A-R-I-N-G, ring, jaring. Lepas tu susah untuk aku berenang. Ejaan sebenar berenang macam mana? Berenang. Untuk mencari makan. Berbagai usaha sudah aku lakukan, namun begitu semuanya tidak berhasil, kata sang penyu. Okey, pelbagai usaha sudah aku lakukan. Sudah titik. Namun ni mestilah huruf besar permulaan selepas titik. Okey, semuanya tidak berhasil. Yang ini bukan berhasil. Berhasil. Sil.
SIL, berhasil, kata sang penyu. Ini betul. Seterusnya, baiklah, biar aku cuba untuk cuba bantu kamu membuang jaring yang tersangkut itu. Kasihan pula aku terlihat kamu menanggung sakit, kata sang pari. Kasihan aku terlihat kamu menanggung kesakitan. Betul atau tidak ayat tu? Ayat tu perkataan terlihat ni tidak sesuai. Dia punya kata imbuhan dia. Kita kena ubah kepada melihat. Kasihan aku melihat kamu menanggung kesakitan, kata sang pari. Okey, seterusnya. Sang pari pun berusaha untuk menanggalkan jaring yang disangkut pada kaki dan leher sang penyu. Walaupun sang pari menggunakan gigi dan ekornya yang tajam, jaring tersebut masih tersangkut pada sang penyu. Okey. Apa yang kesalahan yang kamu nampak? Dekat sini. Sang pari pun berusaha menanggalkan jaring yang disangkut. Bukannya sang pari yang menyangkut jaring tu kan. Dia kan dah tersangkut awal-awal lagi. Jadinya yang ini perkataan kata imbuhan tu ditukar kepada tersangkut. Okey, bukan disangkut. Bukan sang penyu, sang pari yang buat sangkut tu. Okey. Seterusnya, walaupun sang pari menggunakan betul tak perkataan ni, ejaan dia, imbuhan dia. Menggunakan dua kali G. Okey, menggunakan gigi dan ekornya yang tajam, jaring tersebut masih tersangkut pada penyu. Okey, minta maaflah sang penyu, aku tidak mampu untuk memotong jaring ini. Ini ayat ni salah. Memotong. Sebut memotong saja, tak perlu Okey. Jaring ini, talinya terlalu kuat, kata sang pari. Aduhai, malang sungguh nasib aku kali ini, rintih sang penyu. Okey. Rasanya tak ada kesalahan lagi. Okey, seterusnya. Sang pari kemudiannya menjemput sang penyu berjumpa dengan sang todak. Sesuai tak perkataan menjemput? Menjemput tu kita macam nak jemput dia datang rumah kita, nak meraihkan ke? Tak sesuai perkataan menjemput. Kita cakap kita mengajak sang penyu. Pari ajak sang penyu yang kena tersangkut jaring tu jumpa sang todak. Sang pari menyatakan bahawa sang todak mempunyai ramuan yang cukup untuk membantu sang penyu itu. Mempunyai ramuan tu sesuai ke perkataan dia? Bukannya dia nak bomoh, dia nak potong. Jadinya mempunyai alatan yang cukup untuk membantu sang penyu. Okey, seterusnya. Setelah berjumpa dengan sang todak, sang penyu menanyakan masalah yang dihadapinya. Setelah berjumpa dengan sang todak, sang penyu menanyakan kenapa dia nak tanya masalah. Dia kena menceritakan masalah atau memberitahu. Yang ini menanyakan, kamu boleh tukar perkataan menceritakan atau memberitahu masalah yang dihadapi dia. Okey. Tanpa membuang masa, sang todak terus memangkas jaring yang terlekat pada kaki dan leher sang penyu. Memangkas ni perkataan ni kurang sesuai, sebab selalunya memangkas ni untuk dahan yang kecil. Okey, tidak sesuai untuk memotong jaring tu. Okey. Kamu tukar perkataan kepada memotong. Perkataan atas tadi pun kita guna memotong kan? Jadi di bawah ni pun kita guna perkataan memotong. Okey, setelah berjaya, sang penyu mengucapkan tahniah kepada sang todak. Sang penyu yang tersangkut jaring tu, kenapa nak cakap tahniah kepada sang todak? Dia kena cakap terima kasih. Okey, jelas? Okey, muka surat sebelah. Semasa dalam perjalanan pulang,
Mereka melihat warga samudra di tepi pantai. Warga samudra tu manusia lah. Dia maksudkan. Apabila menghampiri pantai, mereka sedang mengadakan gotong royong. Mereka melihat anggota membersihkan kawasan tersebut. Betul tak ayat ni? Kamu baca ni. Apabila menghampiri pantai, sedang mengadakan gotong royong, mereka melihat anggota masyarakat membersihkan kawasan tersebut. Macam tunggang terbalik, betul? Ayat ni kurang sesuai. Jadinya kamu kena tukar kepada apabila menghampiri pantai, mereka melihat anggota masyarakat sedang mengadakan gotong royong membersihkan kawasan tersebut. Ayat yang sama, tapi dia terbalik. Macam tu. Kurang sesuai. Okey. Seterusnya. Di kawasan darat, aktiviti rakan alam sekitar gotong royong disertai oleh ahli. Yang ni pun macam kurang macam tunggang terbalik ayat dia, betul? Kamu kena ubah. Di kawasan darat, aktiviti gotong royong disertai oleh ahli rakan alam sekitar, RAS. Okey. Di dalam air pula, menolak sampah ke kawasan pantai samudra bersama-sama agar dipungut senang oleh ni, kamu tengok ni. Di dalam air pula, menolak sampah ke kawasan pantai samudera bersama-sama agar dipungut senang oleh RAS. Yang ni pun ayat dia kurang agak tunggang terbalik juga. Kamu tukar. Di kawasan darat, aktiviti gotong royong di dalam air pula, warga samudra bersama-sama menolak sampah ke kawasan pantai agar senang dipungut oleh ahli RAS. Seterusnya, kini masyarakat di darat dan warga samudra bekerjasama untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Tengok ni, mereka semua bergotong royong menjaga kebersihan alam sekitar. Seterusnya. Dialog pula. Mengapakah kamu tersenyum sendirian, sang penyu? Tanya sang pari. Saya bersyukur kerana anak-anak saya tidak lagi bersalah makan plastik. Bukan tidak lagi bersalah, tidak lagi tersalah makan plastik. Mereka menonton plastik sama seperti makanan kami. Bukan. Mereka melihat, bukan menonton. Menonton tu tengok TV. Iaitu ubur-ubur. Betul ke? Sebutan dia salah ni. Obor-obor. Ejaan dia salah, ya. Obor-obor. Salah. Ubur-ubur. Ubur-ubur. U-B-U-R. Ubur. Kawasan pantai telah bersih dan samudra. Kawasan pantai telah bersih dan samudra ni kurang sesuai ni. Ayat dia macam tunggang terbalik. Kawasan pantai dan samudra telah bersih. Kawasan pantai. Kawasan ni huruf K ni huruf besar selepas titik. Kawasan pantai menjadi semakin menarik dan indah. Ni kena tukar kepada indah. Indah bukan endah. Ramai pelanggan mula datang untuk berkelah dan beriadah di tepi pantai. Bukan pelanggan, tapi pelancong mula datang untuk berkelah dan beriadah. Bukan beradah, beriadah. Beriadah di tepi pantai. Di samudra pula tiada lagi pencemaran. Bukan pencemaran, tapi pencemaran. Warga dapat berenang dengan bebasnya di samudra. Bebasnya. Warga dapat berenang dengan bebasnya samudra. Ni tak sesuai ni apa. Warga samudra. Samudra ni kat atas. Warga samudra dapat berenang dengan bebasnya. Warga samudra juga membiak dengan cepatnya.
Membiak ni bukan menbiak tapi membiak. Mereka hidup dalam kecurigaan. Ni kecurigaan ni bukan tanda seru belakang ni, tapi titik. Dan ini hidup ni tukar hidup. Okey, jelas semua dengan PDP hari ni. Jadi tugasan kamu adalah salin semula teks ini. Teks ini dari tajuk sampai ini dengan menukarkan perkataan ayat yang salah dengan perkataan tanda baca struktur ayat yang salah dengan yang betul balik semula yang kita bincangkan dalam video ini. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu salin. Okey.